Salam keluarga Malaysia. Tarikh Rahmat 31 Ogos 1970 terhasillah sebuah naskah agung dalam sejarah peradaban anak Malaysia. Rukun Negara. Sebuah ideologi kebangsaan mengandungi 5 baris prinsip, sebuah landasan dalam perjalanan menjadi titik permulaan dalam pengakhiran meniupkan semangat perpaduan anak watan. Mari kita selak lembaran sejarah. Rukun negara, wadah mengatasi garis pemisah antara kaum. Baik-baik baris, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Melodi yang sangat indah jika dinyanyikan bersama, laksana sumber kekuatan bangsa. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terabai. Hanya senyum dan tawa beramai-ramai. Lantaran itu hari ini, saya ingin mengajak anda semua menelusuri tinggalan lama, menilai di balik karya pencetus sang pejuang. Terimalah Rukun Negara, naskah sebuah perpaduan. Saudara pertama, Rukun Negara, teras pembangunan bangsa. Menurut Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia kedua, adalah mustahak rukun negara bukan sahaja difahami, bahkan juga diamalkan sepenuhnya. Dan segala hikmat-hikmat di sebalik tiap-tiap perkataan dan kalimat rukun negara itu benar-benar menjadi darah dagingnya. Keras dan tegas, itulah keberanian Bapa Pembangunan Malaysia. Lantang berteriak, tanah ini adalah milik tanah anak bangsanya. Tun Abdul Razak berjaya meniupkan semangat nasionalisme ke seluruh tanah Malaya. Pelaksanaan dasar berkecuali ketika era kepimpinan beliau. Bukti pembangunan negara bangsa yang merdeka dan bebas daripada penguasaan barat. Seiring dengan tongkat yang tidak pernah terlepas daripada genggaman tangannya, negara luar seperti Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, Pasifik Selatan sampaikan salam ingin menjadi kawan. Nama Malaysia mula terkenal di seantero dunia. Legasi Tun Abdul Razak berkehendakkan kita untuk yakin dan percaya betapa kehidupan ini memerlukan keberanian dan semangat wajah. Sebuah azimat yang perlu kita semat. Jangan biarkan hak dan kehormatan kita dicalar dan dicela, saudara. Kerana kitalah yang berhak menentukannya. Tepuk dada, tanya selera. Saudara kedua, Rukun Negara, cerminan kesepaduan watan. Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menyampaikan ucapan di Majlis Pelancaran Rancangan Pemasyarakatan Perpaduan pada 1 Ogos 1988 mengingatkan bahawa pergaduhan dan pergolakan yang telah dan berlaku di sebilangan negara lain adalah kerana pertelingkahan antara kaum, bahkan juga kerana pertelingkahan dalam kalangan kaum yang sama. Bertitik tolak kepada masalah perkauman. Masihkah anda ingat peristiwa 13 Mei 1969, sejarah hitam hubungan kaum di negara ini? Pergolakan kaum di Malaysia berlaku setelah 12 tahun kita merdeka akibat perasaan bongkak dengan kuasa serta penghinaan kepada kaum lain. Hidup malang, nyawa melayang yang hebat terus temberang. Pada hari ini, sentimen perkauman mula kelihatan di segenap lapisan masyarakat. Ya, hakikat yang pahit tapi perlu kita terima. Kejadian seorang pemandu lelaki dipukul apabila membunyikan hon ketika solat Jumaat di Surau Esfield Perdana, Johor Bahru. Begitu juga dengan segelintir netizen yang cuba bermain api perkauman menerusi media sosial. Berhubung kes kematian seorang anggota bomba dan penyelamat, Muhammad Adib Muhammad Kasim, 24 tahun. Berhubung insiden rusuhan di Kuil Sri Maha Mariaman, Seafield, Subang Jaya. Bukti
masyarakat Malaysia kini mula alpa. Sikap hormat menghormati antara kaum mula dilupa. Kata P. Ramlee, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula masyarakat berbeza warna kulit. Maka pada hari ini saya ingin mengajak anda berpaksikan kepada rukun negara. Kita pelihara sebagai wadah. Jati diri terserlah nescaya. Kaum-kaum tidak berpecah. Itu impian saya sebagai seorang anak Malaysia. Saudara ketiga, rukun negara aspirasi keluarga Malaysia. Pada 23 Oktober 2021, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memperkenalkan keluarga Malaysia. Aspirasi beliau ibarat sepohon pokok. Akar keluarga Malaysia bertunjangkan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, manakala batang dan ranting menjulang kukuh nilai keluarga Malaysia yang akhirnya membuahkan hasil seperti daun, bunga dan buah yang segar. Inayahnya memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Inilah metafora keluarga Malaysia. 3 teras utama digariskan. Kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran dijadikan sebagai nilai dalam konsep keluarga Malaysia. Bukan sekadar omongan kosong, saudara. Pelbagai inisiatif dan bantuan telah pun dilaksanakan. Antaranya, kita ada Rumah Ikram Keluarga Malaysia. Kita ada Skuad Keluarga Malaysia, Pakej Peranti Keluarga Malaysia, Pakej Penjagaan COVID-19 Keluarga Malaysia dan 1001 lagi bantuan Keluarga Malaysia untuk kita, rakyat Malaysia. Namun, lumrah manusia kan? Apabila berada di hadapan mata, tidak pernah menghargai. Apabila hilang di hadapan mata, baru buru-buru mencari-cari. Suara sumbang mula menjajah. Bantuan keluarga Malaysia bersifat sementara. Gula-gula untuk terus mendapat mandat mentadbir negara. Wahai anak muda, jangan bercakap sekadar tim kosong. Mengkritik biar berdalil. Guna saluran yang betul. Ukhuwah jangan dicabul. Aspirasi keluarga Malaysia mengajar kita erti sejahtera. Yang sakit kita ubat, yang pahit kita lumat, yang ikat kita longgarkan. Dan begitu juga yang jauh dekat kita berjabat. Kita keluarga Malaysia. Saudara, kesimpulannya, rakyat Malaysia telah membuktikan pembangunan negara bangsa Malaysia berteraskan rukun negara adalah bukan sekadar mimpi, bahkan realiti yang mampu direalisasi. Namun ia memerlukan kejituan, komitmen dan kedinamikan toleransi bagi mengukuhkan lagi perpaduan yang menjadi dambaan warga yang berjati diri dan beridentiti. 3 perspektif telah kita selusuri bersama. Rukun negara, pembangunan negara bangsa, cerminan kesepaduan watan, aspirasi keluarga Malaysia. Ayo, kita genggam, kita semat 5 baris prinsip rukun negara. Jangan kita buang walau di mana kita berada. Kerana ini adalah tuntutan saya, tuntutan anda, tuntutan mereka dan tuntutan kita sebagai anak Malaysia. Sekian. Salam keluarga Malaysia. Rukun negara, naskah sebuah perpaduan.